Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Ya Allah, ajarlah kami barang yang kami tidak mengetahui, dan ingatkanlah kami ya Allah barang yang telah dilupakan, dan kurniakan kepada kami ya Allah hakikat ikhlas dalam setiap niat kami, dalam setiap perkataan kami, dan dalam setiap perbuatan kami ini hanya semata-mata kerana Engkau jua ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah. Daripada Engkau kami datang, dan kepada Engkau jualah kami akan kembali ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya yang begitu banyak ke atas kita. Tanpa sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, sama ada kita mensyukuri dengan sesyukur-syukurnya ataupun ya syukur yang biasa-biasa, ataupun mungkin kita tidak mensyukuri. Jadi alhamdulillah ya, atas apa jua kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dan juga kita menyebut alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat. Ya, bila kita dapat nikmat, baik nikmat yang zahir, apatah lagi nikmat yang batin, Rasulullah mengajar kita dengan doa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Mudah-mudahan dengan rezeki dan nikmat yang Allah Taala beri, ya, rezeki wang ringgit, ya, pekerjaan yang baik umpamanya, apa sahajalah, menjadi asbab ke arah kesempurnaan amal soleh kita. Ya, kita diluaskan rezeki, dilimpah luahkan rezeki umpamanya. Ya, diberikan pekerjaan yang lebih baik ke umpamanya, dapat peluang pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya umpamanya. Anak-anak kita yang berjaya dalam pelajaran mereka dan seumpamanya, semuanya itu ya, mudah-mudahan menjadi asbab untuk supaya bertambah baik amal salih kita. Ya, alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus solihat, supaya lebih sempurna amal salih. Sebaliknya, kalau kita diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya, perusahaan kita tak begitu lancar, kurang laku, ya, bisnes kita tak berapa maju, ya, ujian-ujian tertentu dan sebagainya, maka kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal, tetap kita puji Allah dalam apa jua keadaan. Ya, kalau kita umpama sakit, alhamdulillah sakit kita taklah sebagaimana sakit orang lain. Ya. Kalau kita kata rugi meniaga, orang lain mungkin lebih teruk kerugian dibandingkan kita. Kita masih ada lagi wang simpanan contohnya. Ya. Anak kita ya tak dapat kejayaan yang tinggi sebagai anak-anak orang lain, kita masih syukur alhamdulillah. Ya, anak kita boleh membaca, boleh ada minat untuk ilmu sebagainya, alhamdulillah. Ya, jadi kita sentiasa orang beriman ini memuji Allah dalam apa jua keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita santai-santai ya pagi ini. Saya ingin berkongsikan satu lagi kata-kata hikmah daripada ya, daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagai ini mana yang kita kongsikan sebelum ni, yang ini kita kongsikan kata hikmah yang lain. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, qaddasallahu sirrah,
Ya. Wa radhiyallahu ta'ala anhu wa hafizahullah wa ra'ahullah. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ya. Keinginan engkau katanya. Ya. Keinginan ambisi, cita-cita, keinginan engkau untuk hanya fokus kepada ibadah semata-mata. Tak nak dah buat kerja usaha dunia ni. Ya, tinggal dah. Tak nak mau, tak nak kerja, tak nak usaha, tak nak apa. Dia nak tumpu semata-mata ibadah saja. Ya. Jadi keinginan kita hanya nak tumpu pada ibadah semata-mata. Tinggalkan usaha, kerja, buat sebagainya. Padahal Allah telah menempatkan, Allah telah meletakkan engkau di dalam golongan-golongan orang yang harus berusaha. Ya. Mana maqam asbab. Dan rata-rata kita semuanya begitu. Ya. Dalam kita nak meneruskan kehidupan sehari-harian ini secara khususnya, maka kita kena berusaha, kena bekerja. Ya. Bertanilah. Ya, cikgu lah. Yang kerja pejabat lah, doktor, lawyer, polis, bekerja dengan pasukan, dengan apa, pakaian uniform tertentu sebagai, silakan. Jadi bila ada satu orang ni tadi meninggalkan kerja yang biasa dilakukan dalam mencari rezeki, kononnya untuk dia nak beribadah semata-mata, tinggalkan usaha, maka itu, ya, dalam keadaan Allah dah letakkan elok dah, cantik dah kita ni, kehidupan kita baik dah, dengan kita usaha, rezeki kita pun, ya, tidaklah kata mewah, tapi alhamdulillah kita boleh hidup dengan tenang, tenteram. Tiba-tiba kita tinggalkan perkara itu. Kononnya kita nak berhadap kepada Allah, nak beribadah sepenuh masa 24 jam, tak nak usuk, tak nak fikir itu, maka itu dipanggil, ya, minasyahwatil khafiyah. Itu setengah daripada, ataupun itu adalah daripada syahwat, keinginan yang tersembunyi. Masya Allah. Ya. Jadi kata-kata hikmah ni, hikam ini dia Masya Allah. Ya. Bicaranya halus dan sangat seni. Yang banyak, sebab benda ni dilihat dengan pandangan mata hati, bukan dilihat dengan mata kasar. Ya. Ulama-ulama Allah Ta'ala berikan ilham kepada mereka, ilmu ladunni. Ya, kalau Rasul-Rasul, ya, jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah dengan mukjizat, dengan wahyu, maka pewaris, ya, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi salam, para ulama ini, mereka dikurniakan oleh Allah dengan ilmu ladunni. Yang perkataan dia Masya Allah, Tabarakallah, cantik kata-kata dia. Ya. Yang barangkali, ya, sebahagian tidak perasan keadaan ini. Boleh. Jadi saya ulang semula. Keinginan kita secara melulu, ya, untuk kita nak tumpu hanya beribadah tanpa nak berusaha, tanpa nak bekerja, tinggal kerja kita. Dalam keadaan Allah dah meletakkan kita maqam asbab. Ya, kita nak hidup kena berusaha ikhtiar, kita tinggalkan perkara itu. Maka itu dikatakan termasuk dalam syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Jadi kita berhati-hati. Ya, kita kena berhati-hati. Apa dia asbab, causes? Asbab tu apa dia? Kata ulama, ma yutawassalu bihi ila gharadi ma yunalu fid dunya. Itu asbab. Ya. Asbab ni lah sesuatu yang sampai dengan satu tu kepada maksud yang diinginkan dalam dunia. Ya. Kita nak beli rumah, nak beli kereta, apa-apa saja, ya, maka kita, ya, bergerak ke arah apa yang kita nak tadi tu, maka itu dipanggil sebagai asbab. Nak boleh duit, nak boleh harta, kita kena bekerja. Ya. Nakkan supaya kita ada kedudukan, ya, biar ada kedudukan yang lebih, ya, lebih tinggi, kita kena berusaha. Ya, tunjukkan performance, ya.
tunjukkan kerja kita dengan baik, barulah kita akan diangkat kepada kedudukan jawatan yang agak lebih tinggi sebagainya. Jadi kena ada asbab, kena usaha. Yakni segala sesuatu di mana dengan sesuatu itu kita boleh sampai untuk maksud-maksud yang diperlukan dalam kehidupan duniawi. Seumpama rezeki yang halal, dengan kita berniaga, apa-apa sahajalah. Itu dipanggil asbab. Dan inilah kebanyakan kita semua. Duduk dalam makam asbab yang kita kena berusaha. Maknanya manusia ni ada dua keadaan. Yang pertama, Allah Ta'ala tentukan dia dalam status dia al-asbab. Sababani asbab. Kalau bahasa Melayu kita panggil sebab. Sebab-sebab kenapa. Kalau ikut bahasa Arabnya sababun. Sebenarnya perkataan sebab itu diambil daripada bahasa Arab. Sababun, satu sebab. Sababani, dua sebab. Asbab, beberapa sebab. Banyak bahasa Melayu bahasa Arab yang telah dimelayukan. Jadi manusia ni ada dua kategori. Ada pertama, ialah golongan yang Allah letakkan dia, status dia sebagai asbab. Maknanya, nak menghasilkan penghidupan dalam dunia, dia perlu bekerja. Bertani, bekerja di pejabat, apa sajalah. Pandu, bawa kereta Grab ke, Grab food ke, apa ke, macam-macam. Usaha ikhtiar. Jadi jangan kita ubah. Jangan kita berpindah daripada keadaan yang dah Allah Ta'ala letak, dah elok dah tu. Jangan kita berpindah kepada nak fokus kepada ibadah semata-mata, tinggalkan kerja dunia. Kerja dunia mana? Dunia yang halal. Yang kerja tu baik, tidak melanggar syariat, tidak melanggar syarat sebagainya. Teruskan. Kita teruskan. Baik. Kewajipan seorang hamba, kewajipan kita sebagai hamba ialah menyerah kepada apa yang dipilih oleh Allah. Di mana Allah Ta'ala letakkan kita, maka itulah yang baik untuk kita. Selagi apa yang kita buat itu tidak melanggar syariat. Selagi pekerjaan yang kita buat itu tidak membuatkan kita meninggalkan kewajipan. Silakan. Dan tambah kita di akhir zaman ni dengan suasana PKP dan sebagainya, kita jangan terlampau memilih pekerjaan. Jangan kita terlampau memilih pekerjaan. Asalkan kerja itu halal, tidak melanggar syarat dan pekerjaan itu tidak membuatkan kita boleh meninggalkan kewajipan, silakan. Walaupun sebagai seorang pencuci kereta, car wash umpamanya, kerja halal, silakan. Walaupun sebagai pekerja apa sekalipun lah, tak kira lah tukang kebun sebagainya, asalkan kerja itu halal, kita boleh jaga syariat kita, boleh jaga aurat kita, kita pelihara kewajipan kita, silakan, bismillah. Jangan kita terlampau memilih. InsyaAllah, dengan usaha kita yang sedikit, dengan ikhlas, dengan betul tu, insyaAllah Allah akan berikan kepada yang lebih baik dan lebih baik, insyaAllah. Boleh? Jadi kewajipan kita sebagai hamba apa dia? Iaitulah kita menyerah. Menyerah kepada apa yang dipilih oleh Allah, kerana Allah mengetahui benar-benar apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Baik. Tanda Allah menempatkan diri seseorang tu dalam golongan status orang yang asbab tadi, orang yang harus berusaha, apa dia? Iaitulah apabila terasa ringan bagi engkau sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajipan dalam agama. Kita boleh menjalani kehidupan ni tenang. Dengan rezeki, walaupun rezeki tak banyak, cukup-cukup sekalipun, tapi kita boleh kita tenang. Kita boleh banyak ada masa dengan keluarga. Solat berjemaah kita boleh hadir umpamanya. Walaupun tak dapat siang hari malam hari, dapat juga kita hadir. Dapat kita belajar lagi. Allah, nikmatnya kita, ya Allah. Apa lagi? Teruskan keadaan kehidupan seperti itu.
Malah dipertingkatkan lagi ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana rezeki yang sedikit tapi berkat jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak tetapi tidak mahu keberkatan. Ya. Ma qalla wa kafa. Ya. Harta yang sedikit tapi cukup. Khairun mimma kathra wa alha. Ya, jauh lebih baik daripada kita memiliki harta yang banyak tetapi melalaikan kita. Jadi kita syukur. Ya, kalau kita boleh melalui kehidupan kita sehari-hari dengan rezeki yang sekadarnya yang ada, alhamdulillah. Tempat tinggal kita ada cukup, anak-anak kita boleh membesar dengan baik, seadanya, alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu ubah posisi, kita tak perlu mengubah, lari pada takdir Allah. Ya, kekalkan dalam keadaan begitu. Jangan pula kita tinggalkan usaha yang elok kita buat, ya, pergi cari mana gunung nak bertapun, nak berkhalwat sebagainya. Jangan. Kalau buat begitu, itu dipanggil ya, minasyahwatil khafiyah, ada nafsu yang tersembunyi. Dia baru dapat jumpa guru rohani, dapat belajar kitab-kitab hakikat sebagainya. Dia dah mula. Sebab tu penting ya saya ingatkan, kalau kita nak mengaji ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya, tasawuf mukasyafah yang tinggi sebagainya, kena cari guru yang dia ni alim syariat dan hakikat. Ya, baru dia akan boleh membimbing kita dengan cara yang sempurna. Ya. Sebab syariat dan hakikat tidak pernah berpisah. Ya, kedua-duanya kenalah jalan selari dan serentak. Ya, hendaklah berjalan selari dan serentak. Allah. Subhanallah, inilah anugerah Allah kepada kita semua di akhir zaman. Allah Ta'ala tinggalkan kepada kita para ulama. Ya, yang ulama ul akhirah, Allah, para ulama yang begitu hebat, kuat batin hati mereka, cerah pandangan mata hati mereka. Ya, mereka berkongsi dengan kita semua. Demi supaya kita umat di akhir zaman ini supaya tidak tertipu. Ya, tak tipu daya dalam perkara dunia, dan lebih dahsyat lagi supaya kita tidak tertipu daya dalam perkara akhirat. Nampak zahir, nampak bagus. Ya, dia nak pada akhirat, nak beramal semua. Ya. Tapi dalam masa sama hakikatnya dia telah ya meninggalkan ketentuan Allah. Dia cuba nak berpindah daripada ketentuan Allah. Ya, yang Allah Taala letak elok dah untuk dia hidup bagaimana yang ada sekarang, dengan rezeki yang ada sekadarnya, ya, ibadahnya tidak terganggu, ya, dia boleh hidup baik, maka teruskan keadaan tersebut. Best. Apabila hidup kita selamat, tenteram, atau dapat diatasi dengan pekerjaan kita yang sedia ada ni, maka menurut akhlak ilmu tasawuf tidak diperbolehkan kita meninggalkan pekerjaan tersebut untuk kita pindah kepada status yang lain. Ini adab dipanggil, ya, menurut akhlak ilmu tasawuf. Bila kita dah berada di satu pekerjaan itu dah okey dah, bagus dah, ya, hati pun kita tenang, tenteram, ya, terpelihara kewajipan kita dan sebagainya, maka teruskan, ya, jangan kita tinggal. Kalau ditinggalkan bermakna menurut akhlak ilmu tasawuf itu dipanggil tidak beradab kita. Ya, kita telah meninggalkan pekerjaan yang berkat itu untuk melaksanakan, ya, perkara yang menuruti hawa nafsu. Jadi itulah, ya, perkongsian pada pagi ini, supaya kita mensyukuri dengan apa yang ada yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Terakhir, ada kisah seorang murid, ya, seorang murid yang baru dia berjinak-jinak dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat ini, merasakan bagi dia, ya, macam dia nak ambil sikap, nak ambil keputusan untuk dia nak memberikan fokus hanya kepada ibadah semata-mata, tak nak mahu bergaul dengan manusia dah, ya, nak belajar pun tentang ilmu-ilmu hakikat saja, ilmu syariat, ya, tidak mahu dipelajari sebagainya. Dia datang jumpa dengan guru dia. Ya, ini satu kisah. Dia fikir kalau aku mengaji, ya, ilmu syariat ni tak sampai mana aku ni.
Dia memikirkan kalau aku buat kerja-kerja macam ni cari rezeki, ya, bergaul dengan manusia ni, lambatlah aku ni nak sampai pada Allah. Ya. Pada satu sisi nampak macam bagus. Ya. Jadi bila murid ini nak berjumpa dengan guru je, guru pun bukan sebarang guru lah. Ya. Guru yang boleh guru yang Allah izinkan dapat baca hati murid ni tadi. Ya. Sampai murid ni kata, ya Syekh, ya Sayyidi, aku ingin meninggalkan kebiasaanku. Ya. Dia nak tinggalkan apa yang dia pernah dibuat sebelum ni, dia bekerja, menguruskan rumah tangga ke apa sebagainya, dia nak tinggalkan. Dia kata, ya Syekh, izinkan aku nak tinggalkan kebiasaanku. Untuk apa? Untuk nak mengikuti perjalanan engkau, wahai Syekh. Syekh ni tak apalah. Ya, Syekh ni dah makam lain, dah status lain. Dia bukan makam asbab dah. Ya, sebab ada, dia manusia ni, satu yang pertama dia asbab, status yang kedua dia panggil makam tajrid, mana sunyi daripada usaha. Ya, walaupun duduk sunyi daripada usaha, tapi rezeki tak pernah putus. Malah kadang-kadang rezekinya jauh lebih banyak daripada orang yang duduk di makam ataupun status orang yang asbab. Ini kehendak Allah. Jadi murid ni nak jadi macam guru dia. Dalam keadaan guru ni sudah sampai satu keadaan kedudukan darjah yang lebih tinggi daripada dia. Sedangkan murid ni Allah Ta'ala letakkan dia kena berusaha, bekerja. Lalu kata murid, wahai guru, aku nak tinggalkan kebiasaan hidup aku ni. Ya, aku nak mengikuti perjalanan engkau. Nak fokus pada ibadah saja. Ya, tak nak fikir dah perkara dunia, tak nak fikir dah urusan kerja. Lalu kata guru itu, bukan itu yang harus kamu lakukan. Gurunya tidak membenarkan. Ya, gurunya tidak membenarkan. Ya, bukan itu yang harus kamu lakukan. Ya, tetapi tetaplah dalam kedudukan engkau sekarang ini. Inilah contoh guru yang dia alim syariat dan hakikat. Boleh jadi kalau guru yang tak faham syariat hakikat ni, dia secara melulu, ya betul-betul, tinggalkan kerja kamu ikut aku. Bukan begitu caranya. Ya. Apa nanti jadi kepada keluarga dia? Ya. Elok-elok dia bekerja, dia tinggal pekerjaan. Tidakkah itu nanti akan mengundang fitnah kepada agama ini? Ya. Sedangkan Islam ni datang dengan pakej yang cukup lengkap. Iman, Islam dan ihsan, tauhid, fiqh dan tasawuf, syariat, tarikat dan hakikat. Ya, tiba-tiba bila gagal memahami tentang agama Islam ini, dia akan memberikan gambaran yang tidak baik kepada orang Islam yang lain. Lepas tu berhati-hati. Tengok, guru ini ialah guru yang dia alim syariat dan hakikat, guru yang memahami dengan baik syariat, tarikat dan hakikat. Maka dia jawab kepada murid ini, kata apa? Kamu tidak harus meninggalkan. Ya. Kamu tidak boleh tinggalkan pekerjaan kamu. Malah naklah kamu tetap dalam kedudukan kamu. Ya. Sedangkan apa yang Allah berikan kepada kamu ini, mudah-mudahan akan menjadi asbab kamu akan tercapai nanti di masa akan datang. Subhanallah. Ya. Inilah contoh jawapan seorang guru yang benar-benar memahami perjalanan kerohanian. Guru yang benar-benar mengetahui asas yang baik dalam syariat, tarikat dan hakikat. Memberikan jawapan yang begitu tuntas kepada murid tadi. Menasihati muridnya, kamu jangan tinggalkan usaha kamu. Kekallah dalam usaha kamu itu. Ya. Malah didoakan mudah-mudahan kamu besok akan dapat mencapai, tercapai apa yang dihajati. Dengan izin Allah, dengan apa yang telah Allah Ta'ala letakkan di pada makam asbab ataupun status. Asbab kena berusaha mencari pekerjaan dalam nak meneruskan kehidupan duniawi ini. Jadi itulah sedikit perkongsian pada pagi ini. Bicaranya bicara yang agak halus, sangat-sangat halus. Yang kalaulah para ulama tidak berkongsikan kepada kita, nasihat kita, umat-umat di akhir zaman ini, boleh jadi kita banyak tertipu. Ini salah satu contohnya lah. Sebagaimana kata-kata hikmah yang kita sebut sebelum daripada ini. Bersandar kepada amal, berpegang pada amal, tidak berpegang sepenuh hati, sepenuhnya kepada Allah. Di sini pula
Ya, kita jangan tertipu pula kononnya nak jadi orang yang ahli ibadah dan sebagainya, sedangkan Allah meletakkan kita kena berusaha tanpa meninggalkan amal ibadah. Wallahu alam. Ya, itulah mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. InsyaAllah jangan lupa pagi esok kita akan bertemu pula kepada jalsah khamis. Ya, jalsah khamis bicara tentang tentang kesempurnaan solat yang khusyuk, insya-Allah. Kita bertemu pada esok hari pada waktu yang sama 8.30 pagi ya, melalui page Majlis Taklim Nurul Syariah ya, pada pukul 8.30. Itulah bicara tentang solat yang khusyuk. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.